Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Sadaqallahul azim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum, dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah. Wa khalaqahum, padahal Allah jualah yang menciptakan jin-jin itu. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin, dan mereka pula berdusta terhadap Allah dengan mengada-ngadakan bagi Allah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dia dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggilah dia dari apa yang mereka sifatkan. Ayat sebelum ni berbicara tentang cara berfikir yang sihat, iaitu dengan mengambil bahan-bahan yang ada dalam alam ini. Bahan-bahannya biji-biji tamar dan biji buah-buahan, berfikir tentang barang ini, kemudiannya tentang pagi, petang, peredaran siang dan malam, kemudiannya bintang-bintang pula, kemudian selepas daripada itu pula kepada jiwa manusia, kemudian selepas daripada itu pula berfikir tentang air, berfikir tentang tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kemudiannya pula dengan tamarnya, dengan inabnya, anggurnya, zaitunnya, delimanya, dengan pelbagai jenis. Semua sekali ini amat berfaedah apabila dijadikan sebagai suatu kajian untuk melahirkan satu pemikiran yang betul. Dia betul, iaitu berfikir daripada mana dia datang, siapa yang mengatur sistem bagi semuanya ini, tidak bercanggah antara satu dengan lain, siapakah yang menciptakannya. Sudah tentu manusia apabila makin mendalam pemikirannya dan dia faham, berilmu dan beriman kepada Allah, dia akan dapat membaca lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi dia akan sampai pula kepada kefahaman yang mendalam terhadap sifat-sifat Allah dan asma Allah, nama-nama Allah. Dia akan faham sifat-sifat dan nama-nama Allah yang 99 itu. Apa artinya Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahim, apa artinya Badi'us samawati wal ardi, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminun. Dapat kita faham dengan sebaik-baiknya menerusi pemerhatian yang mendalam terhadap makhluk ini. Kita katakanlah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita akan dapat lihat betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia yang diperintah kepada mereka supaya mentaati Allah, namun bukan semua makhluk ini mentaati perintah Allah. Ada yang langsung kufur pagi, petang, siang, malam, mereka kufurkan kepada Allah. Tetapi Rahman dan Rahim Allah ini cukup tinggi kerana dia tidak potong bekalan kemudahan kepada manusia. Sepatutnya kira-kira kalau kita dan manusia, biasanya dia tidak boleh disifatkan Rahman dan Rahim. Pasal apa? Dia akan potong bantuan-bantuan ini kepada mereka yang derhaka dan tidak ikut perintah, kepotong bekalan ini. Tetapi Allah tidak. Dapat kita fahamlah sejauh mana ini Rahman dan Rahim ini. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita sebut ini luasnya. Kita pergi pula Al-Malikul Quddus, Al-Maliku yang memiliki. Tuhan memiliki barang ini. Sebenarnya barang ini tak ada siapa yang boleh kongsi dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab barang-barang yang lain lemah. Tak boleh dia nak jaga langit bumi, tak boleh nak jaga tanaman, pokok-pokok, alam langit, alam bumi, tak boleh. Jadi kalau begitu mereka tidak boleh milik sebenarnya. Kalau mereka milik pun, mereka milik porak-poranda, habis, musnah. Sebab mereka tidak mempunyai keupayaan untuk memelihara alam ini lain daripada Allah.
Jadi memahami ayat-ayat yang kita baca dahulu akan lebih banyak pula untuk memahami sifat Allah. Ini jalannya untuk memahami dan mengenali Allah. Allah untuk kita kenalnya bagaimana? Dengan hafal sifat 20. Tak ke mana-mana sebenarnya sifat 20. Mai wujud kaidah bakar sejak kecil-kecil sampai ketua, wujud kaidah bakar, wujud kaidah bakar, patu kaunuhu. Setakat mana boleh pergi? Setakat mana kita faham tak Allah Subhanahu wa taala? Kita faham tak alam ini? Tak faham. Hapa habis kitab tu, kitab sifat 20. Jadi inilah bagi setengah pakar dalam ilmu akidah, mereka kata tak payahlah sifat 20. Tak payahlah. Kita main sifat ni. Sifat mana? Sifat uluhiyah, sifat rububiyah ni. Dan asma Allah, asma nama-nama Allah 99. Kita main ni. Kita faham ni, tak hafal pun tak apa. Dulu di sekolah rendah ke sekolah menengah ke, bila mengajar pelajaran tauhid, dia mai wujud kedabak kalau di sekolah pun. Budak-budak kita zaman kita dulu menjuk agama. Budak-budak pun tak faham, tak boleh nak cernakan dalam pemikiran mereka akidah tauhid ini. Lalu dibuang dah. Sekarang tak ada dah sifat 20, tak ada. Yang tauhid uluhiyah rububiyah juga dah di sekolah-sekolah pun. Kita tak sedar. Sedar tak ada. Kalau sedar ulama pada ketika itu, pasal apa buat sifat 20? Pasal apa? Ulama akan marah. Tapi dia kementerian, saya rasanya dia cerdik. Dia buat senyap-senyap. Tak ada siapa bantah. Sedar sifat 20. Sekarang ni siapa mengajar sifat 20? Tak ada. Cuma kalau ada pun hak pegang sifat kitab kuning. Hak pegang kitab kuning tu dia duk main lagi. Tapi dia tak sedar buang dah. Dia belakang je ni. Buang dah. Mengapa dia buang? Dibuang bukan salah, tak sampai kepada hajatnya. Tak sampai. Kita tengok Al-Quranul Karim mengajar kita tauhid. Dia ajar, dia bawa kita ke langit, tengok bintang-bintang. Kemudian dia turun pula tengok pada siaran malam, tengok pula air sungai, air hujan, tengok bagaimana Tuhan proseskan. Tengok pula kepada manusia, tengok pula kepada bahan-bahan yang dimakan oleh manusia. Lihat, di antara semuanya ini sangat tersusun aneh. Cantiknya disusunnya musim. Ada buah-buah yang di musim panas, musim sejuk, musim gugur, semuanya ini semua. Kemudian ada pulanya buah-buah yang berbagai-bagai. Jemu makan buah zaitun, makan pula buah delima, makan pula buah ni macam-macam. Ubat pula di sebalik buah-buah ni pun diketahui oleh manusia khasiatnya tinggi. Ada saudara kita, dia kata buah serta kita pun dia kata tinggi juga. Dia punya khasiat. Buah serta kita. Kita tu maknanya buah serta Malaysia lah. Ingat boleh buah kita. Buah serta kita banyak. Semua sekali mendalami bukan saja buah itu, tapi banyak lagi benda-benda yang lain. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada yang sia-sia. Kita je sebut buah rambai. Buah rambai kata-kata saya tak tahu sebut. Buah rambai. Oh, tinggi khasiat tu. Jangan. Ini semua buah yang ditanam. Ada yang ditanam yang ni boleh tumbuh di kawasan ini, tak boleh tumbuh di kawasan lain. Tak boleh. Dia suka di Malaysia, dia suka kawasan Malaysia, Indonesia ni. Tapi ditumbuhkan di negeri-negeri Arab, tak ada. Dia bagi negeri Arab buah-buah lain. Dia bagi kepada di Eropah buah-buah lain dia bagi. Pasal apa? Itu sesuai dengan mereka, tapi tak sesuai dengan kita. Anehnya kita ni nak makan buah luar negeri. Makan buah luar negeri, apple, tak panggil apple, tak sudah dia. Tak beli apple. Buah lima pula, buah lima luar tu, padahal buah lima kat kita pun kita malah tanam. Di sini pun ada benda-benda makanan tempatan sebenarnya lebih banyak khasiat dan lebih sesuai dengan manusia yang hidup di bumi itu. Baiklah, ayat sebelum daripada waja'alu lillahi syuraka'a ni, kita tengok 3 ayat yang terakhir sebelum ini. Pertama sekali ayat 97, dia kata qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Kami detailkan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia berfaedah ni sebenarnya bila kami sebutkan dia siang malam, kami sebutkan pula bintang-bintang, berfaedah bagi dia jika dia berilmu. Jika dia tidak mempunyai ilmu, sebutlah apa-apa pun bagi orang tak ada ilmu, dia buang saja. Bagi kitab dia buang saja. Bagi mereka yang sukakan ilmu, bagi buku tak adalah yang paling suka sekali. Dia akan tinggal segala-gala yang lain, ambil buku. Siapa? Qaumi ya'lamun. Pergi pula yang berikutnya ayat 98 pula,
liqaumin yafqahun, bagi orang yang mengerti secara mendalam, berfaedah disebut bahan-bahan ini. Orang yang pertama ya'lamun, berilmu, yang kedua faham, yang ketiga pula liqaumin yu'minun, ayat 99, berfaedah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Tiga sifat ini bila ada pada manusia cukup dia hidup di sini, masa dia akan terbuang untuk mengkaji, untuk melihat alam ni, kita melihat alam ini daripada satu pokok kepada satu pokok, daripada satu bahan kepada satu bahan. Syaratnya ada tiga perkara. Satu, ilmu, qaumi ya'lamun. Yang kedua pula qaumi yafqahun, bagi orang yang faham ni kena mengaji. Kadang-kadang ada ilmu tak faham, tak faham ni dia rosak juga. Dia banyak nak memusnah, banyak dia nak memusnahkan. Yang ketiga pula mesti ada iman. Iman ini yang mengawal ilmu. Ilmu mesti dikawal dengan iman, kefahaman juga mesti dibetulkan dengan iman. Ada tiga-tiga perkara ini, segala perkara yang difahami, yang dibaca, yang digunakan ini sampai kita kepada matlamatnya, iaitulah kenal Allah, kenal Tuhan. Kita memahami Asma'il Husna, tidak setakat buat lagu saja. Asma'il Husna yang 99 itu, setiap kataan ini, setiap nama ini, tahu kita ke mana nak pergi. Tahulah kita. Tuhan disebutnya sifatnya Badi'us samawati wal ardi. Badi', dia menciptakan. Dalam bahasa Melayu kita belum cukup lagi cipta ni. Cipta ni maknanya buat. Cipta ni maknanya jadi. Cipta ni bina. Cipta ni, itu saja yang kita boleh terjemah. Dan ini nama Tuhan. Nama Tuhan Badi' ini melakukan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya, dan indah dilihat, cantik dilihat dari seluruh aspeknya. Itu maknanya Badi'. Badi' bukan sebab Badi' ini bagi orang yang buat rumah dia Badi'ul baiti, dia pencipta rumah. Tidak, tak boleh. Badi' ini hanya sifat Allah saja. Sifat Allah sebagaimana yang kita faham daripada penciptaan langit bumi, penciptaan pokok-pokok, sistem semuanya itu, maka kita kata ni Badi' ni. Ini Badi' ni. Mungkin dalam bahasa Melayu tak ada kita nak beri terjemahan yang tepat kepada Badi'. Tak boleh. Sebab itulah Quran ini pun tak boleh nak terjemah sepenuh. Kalaupun nak diterjemah, tak boleh nak cetak terjemahan ini berasingan daripada teks Arab. Tak boleh. Mengapa? Sebab terjemahan itu tak habis maksud. Kita terjemah tinggi-tinggi, boleh ahli bahasa terjemah Badi'u, maknanya menciptakan langit dan bumi, berhenti setakat itu. Tetapi bagi mereka yang baca teks Arabnya Badi' ini, yang sampai kepada perkara dia akan berhenti subhanallah, maha suci Allah pada ciptaan seumpama ini. Baik, kita pergi. Waja'alu lillahi syuraka al-jinni, dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah. Jin sekutu bagi Allah, akibat mereka tidak faham, tidak mengerti tentang ilmu. Akibat mereka tidak faham, boleh jadi mereka ada ilmu, boleh jadi mereka faham, tapi akibat daripada tidak ada iman. Sebab tiga-tiga perkara ini mesti serentak ada pada seorang. Apabila tidak ada iman, mereka jadikan jin sekutu kepada Allah. Lalu orang pun nak sangat bersahabat dengan jin ini, nak bersahabat dengan jin, nak buat bomo, nak gunakan dia, nak guna jin, nak guna jin buat cari barang-barang hilang, nak guna jin buat macam-macam lagi penyakit, nak buat bomo dengan jin. Kalau jin Islam. Sebenarnya jin ini tidak bodoh. Jin tidak bodoh. Jin dia cerdik, dia makhluk sebelum daripada manusia lagi. Makhluk ni Adam dulu dia main. Dia pernah mainkan Adam, bapak bagi segala manusia. Kalau boleh bapak bagi segala manusia, boleh dia main oleh iblis. Iblis tu jin lah juga. Iblis, maka anak cucu dia ni mudah saja. Orang Kelantan kata semesek dulu. Mudah sangat benar-benar ni. Benar. Jadi oleh kerana itu, jin tak boleh main dengan dia. Jin bukan kawan kita. Dia tak nampak satu keadaan, dia nampak kita tak nampak dia, ni pun dah kalah dari sini. Dan dia mempunyai pengalaman. Jin tak ada yang hidup 60 tahun mati, 70 tahun mati, tak ada. Dia hidup beratus tahun, 800, 900, 1000 tahun. Jin sejak daripada Nabi Adam dulu, dalam satu buku Subki tulis, dia kata ada jin yang semasa dengan Nabi Nuh, dia boleh cakap lagi tentang perahu Nabi Nuh. Dia boleh cakap bagaimana bentuknya, di mana dia berada sekarang ini, di mana dia ada, di pulau mana dia mendarat. Jin pada zaman sama dengan zaman itu masih ada sekarang. Masih ada jin itu. Orang yang saya menarik bercakap dengan dia, pernah bercakap, nama dia Amaluddin Darus.
Amaluddin Daru dia mengarang buku-buku. Dia kata dia pernah bercakap dengan jin. Tak tahu lah dia bercakap macam mana. Dia bercakap dengan jin. Jin dia kata dalam bahasa Inggeris dia kata yang jarang diguna bahasa Inggeris yang 800 tahun dulu. Jin itu 800 tahun dulu. Dia kata pasal apa kalau bercakap dengan bahasa ni? Dia kata umur dia panjang. Umur dia kata pada zaman ini dia bertemu dengan Nabi ni dia pernah bertemu katanya. Maknanya kita 800 tahun. Kata tu kalau begitu. Dia pernah lagi pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dia kata semua dia boleh cakap apa ni Bani Israel apa ni. Oh, saya kata taruh dah ustaz ni. Zaman tu zaman saya mula-mula datang ke Kuala Lumpur, dia tinggal di PJ. Di PJ saya pergi dengan Ustaz Mak Ma'ira. Pergi. Saya kata dengar saya lah dulu ustaz ni. Rupa-rupanya bila saya cuba mendalami, cuba baca buku-buku ni, ada kebenaran. Dan salah satu daripada buku dia ditulis tentang jin apa ni, fakta-fakta itu sebahagiannya saya faham benar. Yang saya tak faham tu saya tak nak katalah tak benar. Boleh jadi dia lebih mendalam lagi penyelidikannya tentang jin. Jadi di sini kita nak lihatnya waja'alu lillahi syuraka al-jinni, dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah. Akibat daripada tidak ada iman, akibat daripada tidak ada iman yang boleh mengawal, yang boleh kawal kefahaman tentang jin, yang boleh mengawal tentang ilmu mereka tentang jin itu. Bila ada ilmu, tidak ada iman, akan dijadikan jin itu sebagai kawan, sedangkan dia bukan kawan. Tidak boleh. Sekalipun ada jin Islam, tak boleh berkawan dengan jin Islam. Bukan masalah tak boleh, kita tidak mempunyai persamaan. Perasaan tak boleh, budayanya tak sama, banyak perkara yang kita tak sama. Bolehkah kita orang main tak kepala? Oh, sama manusia pun tak boleh main tak kepala kita. Tak boleh. Tiba-tiba main jin dia tidak cakap main kepala, dia cabut kepala. Jadi kalau begitu boleh nak main dengan dia. Dia tak ada, dia bergurau, dia boleh humban kita daripada atas bumbung ke bawah. Dia boleh buat begitu. Sebab apa? Budaya dia lain. Kafir ke dia? Islam. Boleh dia gurau macam tu? Yalah, sama kita pun kita bergurau main tak kepala. Sekarang kita tak suka sekali. Jadi itu sebagai contoh meskipun jin Islam. Jadi kalau begitu, masalah bersahabat dengan jin kita tidak nafikan, tetapi sebenarnya sulit untuk bersahabat dengan mereka. Sulit. Boleh nak bersahabat, boleh jadi ada perkataan-perkataan yang dia suka, kita sebut saja perkataan itu, dia akan datang. Biasanya perkataan-perkataan itu dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni dia ada nama adanya, sebagai contoh lah. Kalau kita sebutnya ahyalin, makna apa tak tahu. Ahyalin ini dia akan datang lah. Pasal mungkin nama-nama dia ataupun nama-nama yang dia suka kita sebut, dia akan datang. Demikian juga raja-raja, petak-petak yang macam-macam lagi. Jika kita tulis di dalam rumah kita, tulis ada petak-petak yang dia suka datang, ada petak-petak yang bila kita tulis dia tak mau datang, dia takut, dia katakan begitu. Tapi kalau kita guna yang tu, boleh jadi tak salah tulis, dia datang juga, kita nak suruh dia lari, dia datang tak mau keluar. Jadi kalau macam tu lebih baik bagi kita abaikanlah semuanya, ini bukan bidang kita. Wa khalaqahum, sedangkan Allah jadikan jin itu, Allah yang menciptakan jin, tapi kita jadikan dia sekutu-sekutu kepada Allah. Ini satu perkara yang sangat salah. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin, dan mereka pula berdusta terhadap Allah. Kharaqa maknanya potong tanpa peraturan. Potong, kita terjemahnya koyak. Wa kharaqu lahu, kalau kain ini kita koyakkan dia. Kita koyak ni kita tak ada plan, kita koyak macam tu jadi apa, kita nak buang dah. Tapi kalau kita potong kita ikut ukuran dia 1, 2, 3 misalnya inci ke kaki ke, ini potong. Kharaqa ni kita potong tak kira ikut peraturan. Jadi sebahagian daripada manusia ini ada yang berdusta. Dia terjemah di sini berdusta terhadap Allah dengan menjadikan jin itu sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Ya, antara manusia ada yang menyembah jin dan mereka anggap jin itu sebagai sekutu-sekutu kepada Allah. Malah di antara mereka ada yang menyatakan anak perempuan Allah. Dan ada juga yang menjadikan anak laki-laki bagi Tuhan. Jin itu, malaikat. Sebenarnya malaikat ni pun termasuk dalam jin.
Jin ini dari sudut bahasanya sesuatu yang kita tak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan, namanya jin. Jadi dengan arti ini malaikat pun termasuk dalam jin. Dan kaum musyrikin pernah menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Tuhan. Perempuan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi bila tanpa ilmu, maka kawalan seolah-olah tidak ada pada mereka. Ilmu yang ada pada mereka tidak ada kawalan. Ilmu yang ada pada mereka salah sebab tidak dikawal oleh iman. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tingginya Allah daripada apa yang mereka sifatkan itu. Justru mereka sifatkan Allah ini dengan ada sekutu-sekutu baginya, kerana mereka tidak berilmu satu. Yang kedua pula, kalau ada ilmu pula, ilmu yang mereka tak faham. Dan yang ketiga pula, mereka tidak beriman, maka mereka salah dalam menganalisa segala apa-apa yang ada, dalil-dalil yang ada dalam alam ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada apa yang mereka katakan itu. Demikianlah ayat menyatakan bahawa sebab kesalahan manusia dan punca-punca bagi ilmu yang menjadi salah dinyatakan di sini kerana tak faham dan tak ada iman. Seterusnya badi'us samawati wal ardh.